Masa saya buka awal-awal tu, saya selalu baca 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Baca 7 kali. Macam kita macam tak berapa yakin. Tapi sebenarnya hadis Nabi mesti kita kena yakin. Saya baca selepas tu dia keluar nanah belah dalam. Ikut celah busi. Keluar nanah banyak, ya Allah. Kata, memang semakin pulih, semakin surut. Alhamdulillah. Kita yakinlah. Kita baca doa yang kita selalu baca letak di tempat yang sakit tu memang mujarab. Sebab itu hadis yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita amalkanlah kurma 7 biji setiap hari, setiap pagi. Sebab apa? Dia kurma ni kalau tak dapat 7 biji pun kadang-kadang 7 biji tu terlalu banyak, terlalu kenyang bagi orang wanita. Macam lelaki ni makan banyak, dia 7 biji selamba je tak apa. Tapi wanita kalau tak mampu 7 biji, 5 biji, tak mampu 5 biji, 3 biji, ambil yang ganjil-ganjil. Tak mampu 3 biji pun, sebiji pun, Alhamdulillah. Niatkan 7 biji dibahagi dengan 1 biji bahagi dengan 7. Mudah-mudahan hadis Nabi kita pasti kena yakin dia dijauhi daripada sihir dan racun. Sebab tu orang yang umur panjang, amal madu lebah. Madu ni bukan suplemen. Madu ni adalah ubat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dia penyembuh. Jadi sebab tu orang yang amal madu, amal makanan sunnah. Sugi pun sama. Kita sakit, macam saya banyak yang saran dalam grup kita ni, Habatus Sauda, semuanya bagus belaka. Sebab Habatus Sauda ni dia raja segala ubat. Kullu habbatus sauda dawaun. Setiap biji-biji hitam itu adalah ubat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan pada pagi ini kita letak tangan di tempat yang sakit, kita ulanglah. Kita tak hafal, biasa kita baca bersama dengan saya. Kita time kita diuji, masa itulah barulah Allah dia uji kita nak tengok bacaan kita, yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh penyembuh ataupun tidak, kita serah kepada Allah. Tetapi kita pasti yakin apa yang kita baca itu pasti lambat laun, kata orang, lambat ataupun cepat dia akan sembuh insya-Allah. Jadi kita letaklah di tempat yang sakit. Kita baca doa a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhaziru. Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang selalu menyeru namanya, insya-Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sembuhkanlah. Sembuhkanlah ya Allah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhaziru. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأهاجر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأهاجر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأهاجر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Jadi kita doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita semua yang berhajat pada pagi ini, dikurniakan kesembuhan, disampaikan akan pahala bacaan kepada suami, isteri dan ustazah di Singapura. Semoga Allah ya rahmah diampunkan dosa, ditempatkan orang-orang yang mulia, dimasuk ke dalam syurga, terhindar daripada azab neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon ridhamu dan syurgamu, jauhi kami daripada kemurkaanmu dan nerakamu. Allahumma innaka afu, sesungguhnya engkau lah Rabb yang maha pengampun,
tuhibbul afwa, suka pula akan pengampunan. Fa'fu anna, maka ampunilah segala dosa-dosa kami. Wa an walidina, dosa-dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana saghira. Kasihanilah mereka berdua seperti mana mereka mengasihani kami dan menyayangi kami semasa kami kecil. Ya Allah, semasa kami kecil, kami menyusui ibu kami selama 2 tahun. Balasilah setiap titik susu ibu kami yang kami minum itu dengan pahala yang hebat yang boleh memasukkan ibunda kami ke dalam syurga. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau mereka masih hidup, ya Allah, panjangkanlah usia mereka agar dapat bertemu Ramadan sekali lagi pada tahun ini. Ada 90 hari lebih lagi untuk bertemu Ramadan. Ya Allah, panjangkanlah usia kami semua, jemaah kami di dalam grup J anak ayah ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur di dalam kesihatan dan keberkatan. Yang sakit, sembuhkanlah nama-nama yang dibaca sebentar tadi. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat-Mu, dengan keberkatan kalam suci-Mu, ya Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Turunnya Al-Quran beransur-ansur, ianya menjadi penawar juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Allah, sembuhkanlah nama-nama yang telah dibacakan sebentar tadi, yang kami niatkan sendiri di dalam hati untuk diri sendiri dan juga ahli keluarga kami, anak cucu, anak menantu kami. Ya Allah, permudahkanlah urusan bertemu jodoh dan juga mohon zuriat dan implikasi di dalam kandungan. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kelahiran bayi tersebut. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim. Semasa hidupnya ibu ayah kami, kami terus-menerus mendapat doa-doa yang penuh dengan keberkatan. Setiap masalah kami diadu kepada mereka, meringankan beban. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami doa yang makbul. Doa yang disampaikan oleh-Mu kepada arwah-arwah ibu dan ayah kami. Ya Allah, semasa hidup mereka, kami mendapat doa-doa yang dan juga letiran berguna daripada mereka setelah mereka kembali ke rahmat-Mu. Tiada lagi doa-doa dan letiran berguna untuk kami anak-anak. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kubur-kubur mereka, rahmatilah kubur-kubur mereka. Berkatilah kubur-kubur suami-suami, istri-istri kami, ya Allah. Ya Rahman, anak cucu, anak menantu, ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah rumah kami yang senantiasa dibacakan surah Yasin, bacaan Al-Quran, tazkirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah, jauhi kebakaran, kecurian, rumpakan dan juga wabak-wabak penyakit yang berjangkit dan berbahaya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, jauhi negara kami daripada banjir besar, kemarau panjang, ribut, taufan, gempa bumi, tsunami, kepala air, tanah runtuh, dan juga kemalangan, letupan, kebakaran, dan juga kemalangan jalan raya, kemalangan ngeri yang tidak dijangka dan diduga. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman Rahim, murahkanlah rezeki penderma-penderma di grup GNI ini, ya Allah. Kami bertawasul dengan infak sedekah kami ke dalam grup ini, ya Allah. Ya Rahmanur Rahim, kejayaan kepada anak cucu kami, anak menantu kami. Ya Allah, kejayaan kepada diri-diri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami dengan berkat sedekah. Dengan selamatkanlah kami daripada azab neraka, daripada berkat sedekah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dengan berkat sedekah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim. Ada di kalangan kami yang akan pergi mengerjakan haji ataupun umrah pada tahun ini dan pada tahun hadapan. Ya Allah, permudahkanlah jemaah kami untuk mengerjakan haji dan umrah. Jemputlah kami menjadi tetamu yang tidak pernah menjejakkan kaki ke Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, dapat menziarahi makam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan dapat bertawaf, bersa'i di Safa Marwah, melontar jamrat di Mina. Ya Allah, berwukuf di Arafah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bermalam di Muzdalifah. Ya Allah, rindunya kami ke tanah suci-Mu, rindunya kami terhadap arwah-arwah ibu dan ayah kami. Ya Allah, ubatilah penyakit rindu kami. Ya Allah, sampaikanlah akan pahala bacaan kami kepada arwah-arwah yang kami niatkan sendiri di dalam hati.
dan kesembuhan kepada nama-nama yang telah diberi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, selesaikanlah masalah duniawi yang kecil ini dan selesaikanlah masalah ukhrawi yang besar. Ya Allah, kami sedikit diuji dengan kesakitan, Ya Allah. Kami tidak bersabar, Ya Allah. Ya Allah, tabahkanlah hati kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ya Allah, tabahkanlah hati-hati kami yang tidak sihat ini, Ya Allah. Kuatkanlah semangat jemaah-jemaah kami di grup GNI ini, Ya Allah. Gema Nur Iman ini, Ya Allah. Ya Allah, kurniakan kekuatan kepada jemaah kami AJK GNI ini, Ya Allah, dan seluruhnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah, anugerahkanlah kami dapat meminum air perigi Kausar bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqa wal afafa wal ghina. Allah, kami mohon kepadamu sifat taqwa dan juga keafiatan, Ya Allah, dan kekayaan daripada segi ilmu dan harta. Ya Allah, gerakkanlah hati-hati kami untuk membantu sesama kami di dalam grup ini dan juga membantu orang-orang miskin di luar sana. Ya Allah, dan juga rakyat-rakyat Palestin. Mereka diuji dengan begitu dahsyat. Tidak mungkin iman kami dapat diuji sebegitu, Ya Allah. Kasihanilah mereka, anak-anak kecil menyeru namamu, Ya Rabbana. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, unsurna, bantulah kami, Ya Allah. Orang-orang tua dan juga kanak-kanak menyeru namamu, Ya Rabb. Ya Rabb, kasihanilah, Ya Allah. Kasihanilah, Engkau maha mengasihani, maha penyayang, Ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah tentera-tentera Zionis yang jahat itu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah, Ya Allah. Perkenankanlah doa-doa kami hasrat. Ada adik-beradik kami yang sakit, yang susah. Permudahkanlah urusan ahli keluarga, adik-beradik kami, sanak saudara kami. Kami hanya dapat membantu dengan doa dan keuangan, selebihnya kami serah kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahagiakanlah perkahwinan anak cucu kami, anak menantu kami. Bahagiakanlah orang-orang yang di hari jadinya hari ini semalam besok. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan jemaah kami yang akan melangsungkan perkahwinan anak menantu, anak cucu. Walimatul arus, Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Engkau telah menghidupkan kami setelah mematikan kami sebentar malam tadi. Kemudian menghidupkan semula kami. Kami bersyukur berbanding dengan sahabat kami yang tidur seterusnya, tidur buat selama-lamanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih, Ya Allah. Walaupun penyakit kami tak pernah kunjung sembuh, kami bersyukur umur kami terlalu panjang, Ya Allah. Diberi bonus olehmu umur yang panjang, dapat lagi melihat anak cucu, anak menantu yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, murahkanlah rezeki anak-anak autism, OKU istimewa, anak-anak syurga, anak cucu OKU, anak cucu istimewa, anak-anak syurga. Murahkanlah rezeki ahli keluarga mereka dan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami hari ini, urusan kesembuhan, urusan pengobatan, urusan-urusan dunia, bahkan urusan ukhrawi. Rabbana atina fid dunya hasanah, kurniakanlah kebaikan kepada kami di dunia, wa fil akhirat hasanah, kebaikan di akhirat nanti. Wa qina azabannar, jauhi kami daripada neraka-Mu, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang sering melakukan amal kebajikan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Jadi kita sambung buku kita, yaitu buku Amalan Dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak ada buku bolehlah berhubung dengan admin kita. Mudah-mudahan mereka dapat menyediakan buku untuk kita. Kalau habis satu buku ni, banyaknya amalan yang kita, sebenarnya amalan ni
Kita dah amal dah selalu. Buku ni, hebat dia. Amalan yang kita amalkan selalu di dalam grup, di dalam muzakarah, di dalam tazkirah, di dalam majlis ilmu yang ada di GNI ini. Dah ada dah. Cuma kita diingatkan, dilengkapi dengan kelebihan dan juga atur-atur caranya yang begitu hebat, membuatkan kita, sebenarnya kita dah amal dah buku ni. Jadi pada pagi ni, pada muka surat yang ke-11, kita dah baca selalu tasbih yang pertama, subhanallah. Kita dah baca subhanallah, tumbuh satu pokok dalam syurga yang begitu hebat. Sebab tu kita ada angan-angan nak ada kebun, rumah ataupun chalet lah, sekurang-kurangnya satu bilik dan satu ruang tamu, satu dapur, balik kampung, duduk chalet kita sendiri, tanam pokok-pokok kelapa pandan lah, tanamlah mangga harum manis lah, cokanan lah, mangga, rambutan, durian musangking, durian apa yang kita suka, kita tanam di keliling kebun kita. Begitulah di akhirat, Allah dah bagi tanah yang begitu luas kepada kita, seluas langit dan bumi. Allah cerita dalam Quran, untuk ahli syurga ni, dia bagi tanah syurga seluas langit dan bumi nak tanam. Dia tanam dia ni, pokok dia terlalu hebat, terlalu besar. Akarnya tak nampak, tapi yang nampaknya daun dan buah di bawah. Bayangkan, mungkin, kata ulama, mungkin di dalam syurga tanahnya begitu subur, tetapi begitu hebat pokok yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Apa yang kita ucap di atas dunia, subhanallah, akan tumbuh di satu pokok dalam syurga. Bayangkan, satu hari subhanallah dah 100, alhamdulillah 100, Allahu Akbar 100, la ilaha illallah 100. Ni tasbih yang pertama ni, subhanallah, fadilatnya 100 kali sehari, ditulis 1000 pahala kebaikan dan dipadam 1000 dosa kejahatan. Begitu besar tasbih ni, dipanggil memuji Allah. Subhanallah, maha hebat ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Yang kedua, subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi, kita selalu baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani fil lisani wa thaqilatani fil mizani. Kata orang syair, kata hadis ni dia buat jadi syair. Kalimatani khafifatani fil lisani wa thaqilatani fil mizani. Dia jadi macam syair. Hebat kata-kata Nabi SAW, atau kama qala Rasulullah SAW, dua kalimah yang ringan di lidah tetapi berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Masya-Allah, tabarakallah. Kita tengoklah, subhanallah wa bihamdihi, kelebihannya diampunkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Kita dengar macam khayalan. Tapi sebenarnya Nabi sebut dalam hadis sahih, orang yang baca ayat kursi selepas solat, dia walaupun dosa seluas lautan, buih-buih di lautan, dosa kita ni seumpama buih-buih di lautan, begitu banyak, dipecahkan, dihapuskan dosa-dosa kita. Sebab Allah ni maha pengasih, dia suka kepada orang yang baca kalimah-kalimah. Sebab tu dia tulis, amalan dicintai Allah. Apabila amalan kita dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mencintai kita. Tak ada siapa pun dapat menghalang kita daripada kita didengki, dikhianati, di apa pun. Sebab tu yang mula-mula dalam buku ni, bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Doa ni 3 kali kita baca setiap pagi, 3 kali kita baca setiap petang. Dia
Kita tak akan dikhianati, tak akan dijahati, tak akan dimusnahkan, tak akan dihapuskan. Sebab itu orang meniaga ni, dia jangan banyak bercakap, dia kena banyak beramal. Meniaga sambil-sambil meniaga, baca Quran, baca Al-Fatihah, alunan suara yang sedap tu, janganlah kita kedekut. Sebab kita berniaga ni, Nabi tak suka orang yang memekik dalam pasar. Oi, ikan RM5 sekilo, RM10 sekilo, Nabi tak suka. Bukan cara Nabi, tapi Nabi suka orang yang sambil-sambil meniaga. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Dua kalimah yang ringan di lidah, tetapi berat di timbangan. Subhanallah. Kadang-kadang baca Quran orang minat, dia datang beli. Orang meniaga sayur dekat pasar, dia baca Quran, orang minat singgah. Sebab daya tarikan Al-Quran ni ada mukjizat. Mukjizat, kalau suara orang tu lagi sedap, lagilah orang nak singgah. Sebab tu kita ni, banyak perkataan kita ni, banyak perkataan yang memuji Allah. Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu bertasbih kepada Allah. Yang ketiga, tasbih yang ketiga, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Tadi subhanallah wa bihamdihi saja yang kedua. Yang ketiga ni subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Kelebihannya 100 kali sehari. Dua kalimah yang sangat dicintai Allah. Ringan diucapkan tetapi berat di timbangan mizan. Ya, khafifatani fil lisan, ringan di lidah. Wasaqilatani fil mizan, berat di timbangan ni maksudnya. Di hari akhirat, apa yang kita baca tu, yang kurang berat dia ditambah. Sedangkan tambah subhanallah satu pun, subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, dia jongkan jongkik dia naik, yang berat, kebaikan yang jadi berat, kejahatan jadi ringan. Dia akan jongkikkan keberatan kebaikan kita menjadi berat, timbangan kita. Sebab itu dia kata wasaqilatani fil mizani, dia berat di timbangan. Mana kita kurang lah tu. Kita kurang pahala masa atas dunia dulu. Kita tak percaya pun. Dah mati barulah kita kata, iyalah, tahajud adalah. Iyalah, doa adalah. Baca Quran ingat ke macam orang bercakap seorang-seorang. Tetapi sebenarnya kita bercakap dengan Allah. Allah mencintai orang-orang yang selalu berzikir, selalu baca Quran. Sebab itu, orang yang nak sihat. Sebab itu kita ni, kita solat 5 kali sehari. Berapa belas kali kita baca? 18 kali Al-Fatihah kita baca dalam solat kita. Kita baca dengan sungguh-sungguh. Jangan kita sambil lewa. Saya kadang-kadang sedih tengok orang solat. Uh, uh, macam nak mampus. Macam nak mampus, kata orang. Orang Kelantan kata. Macam nak mampu. Baca Quran, macam nak mampu, dia kata. Sebenarnya kita ni sangat cinta pada Allah. Allah suka pada kita baca Quran. Kita sebutlah betul-betul walaupun suara tak sedap pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Solat pun sama. Allahu Akbar. Jangan sebut Allah. Dia tu. Dia dah lekat dia kepada huruf alif A. Allahu Akbar. Kita sebut dengan keadaan malas. Allahu Akbar. Bunyi kaf dia matikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tangan ni tak apa dah letak mana-mana pun, Ustaz. Ada orang solat dia letak sini, Ustaz. Sini, Ustaz. Tak apa, bagi dia letak mana-mana pun tak apa. Tak letak tangan pun tak apa.
Orang tak ada tangan, solat macam mana? Dia tak letak mana-mana pun tangan dia. Ada bahu je sikit. Dia takbir macam mana? Allahu Akbar. Ini dah lah. Tak ada ilmu, jadi bisu. Dia tak ada tangan, solat bisu. Rokok, sujud, semua bisu. Sebab tu kita ni, kita daripada kita memekik, terlolong, kadang-kadang terlupa nak off mic dalam grup kita ni. Sebab perangai kita ni suka memekik, suka melolong. Janganlah kita selalu amalkan perkara, kalau nak pekik, kita pekik Allah, subhanallah anakku, Allahu Akbar, kita pekik dengan kalimah Allah lama-lama. Sebab dia amalan kita ni, hari-hari kita dah sebut, kita mencarut, nak mati besok. Kita tak suka sebut benda-benda baik ni. Dia akan benci kepada Al-Quran, dia akan benci kepada orang yang datang nak baca Yasin. Tapi orang yang biasa minum susu, dia nak mati, dia minta susu, dia biasa baca Al-Quran, nak mati, minta jemaah JNI datang baca Yasin. Suami saya ni nak nazak ni. Ya Allah, Ustaz tolong datang rumah saya Ustaz. Suami saya nazak dah berapa hari tak meninggal-meninggal Ustaz, tolong bagi dia cepat kembali ke rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia dah nazak banyak kali dia ni Ustaz, tapi tak meninggal-meninggal, panjang umur dia. Panjang umur di dalam nazak, Masya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni, masa kita hidup kita banyak percaya kepada benda-benda tahyul, benda-benda karut, benda-benda mengarut. Kita banyak dengar daripada lidah-lidah orang yang jahil. Kita banyak dengar daripada bomo-bomo nujum dan juga ahli nujum, bukan negara lah, ahli nujum. Dan juga orang yang menilik nasib dan sebagainya. Kita, dunia ni memang hiburan. Kalau pergi pasar malam, tengok orang tipu kita naik kain hitam di atas kotak yang besar, kain tu dia naik, padahal geng-geng dia dalam kotak tu sambung-sambung berdiri di atas leher orang ni, di atas bahu orang ni, dia jadi tinggi, baru dia tiup macam sihir lah kononnya. Sedangkan kita banyak ditipu selama ni dengan orang-orang yang jahil. Kita jangan banyak dengar perkataan-perkataan daripada orang-orang yang jahil. Nabi sebut, walaupun kita bertanyakan tentang kesihatan, tentang ilmu sihir dan sebagainya, orang yang jahil, orang yang ahli nujum, dia solat kita tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. 3 patah perkataan solat kita tidak diterima, bermakna kita tukarlah. Kita tukar daripada percakapan kita kepada kita dengar tazkirah, kita baca zikir-zikir yang ulama susun. Kita ni bukanlah, saya pun bukanlah orang alim, ustaz-ustaz bukan semua orang yang alim, bukan ulama. Kita ni orang biasa. Kita ni buku pun orang lain punya, ilmu pun daripada Nabi SAW. Sebab Allah dan Rasul, yang Allah sahaja yang maha alim, yang maha kuasa, yang maha setiap maha itu ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat maha ini semua ada. Kita janganlah terpedaya dengan ahli sihir ataupun ahli nujum ataupun bomo-bomo yang mengarut kita banyak. Saya tak bergantung dengan orang-orang yang bercakap yang karut-karut. Kita bergantung dengan orang yang baik-baik. Minta orang-orang yang baik-baik. Dia belajar ilmu perubatan. Kita berubat dengan dia, kita sembuh, alhamdulillah. Saya demi Allah, isteri saya kena kanser beras. Sahabat-sahabat, adik-beradik semua marah, tak pergi hospital. Tak pergi hospital kanser dan sebagainya. Saya bukan tak percaya kepada hospital tu. Tapi saya cuba dulu
kaedah rawatan tradisional. Ubat-ubat daripada mak saya dulu kena kanser payudara, beberapa kali kena di kampung dulu masa saya kecil-kecil, saya ingat lagi. Dia pergi jumpa ni je, jumpa bomoh-bomoh kampung, imam-imam kampung. Mungkin doa-doa mereka berkat dan sebagainya. Sebab saya tak suka, bukan kalau kita dah pensan tepi jalan tu ada hantar hospital tu lain lah. Tapi saja nak pergi serah diri, nak pergi operation ke bengkak kita ni, saya rela sakit 2 minggu daripada sakit kemo lagi sampai 6 bulan, 7 bulan, sampai setahun tak baik-baik, sampai kena potong payudara. Allah anugerahkan. Kita tengok dalam sejarah Nabi Sulaiman nak pindahkan istana Balqis. Ada jin tu kata, alah aku dapat pindah, kau bangun, kau duduk dah sampai dah istana tu. Nabi Sulaiman kata lambat. Ada orang yang rapat dengan Allah, wali Allah ni, dia kata, tuanku celik mata pejam mata celik, dah ada istana di hadapan. Masya Allah, cepatnya dia kata, yang tu aku nak. Macam juga ilmu ni, kita janganlah kata sakit sikit pergi hospital. Hospital cucuk dengan besi payudara tu, cucuk dengan jarum, dia jadi bengkak. Lepas tu dia kata ni kena operate ni sebab kita dah cucuk dengan besi. Perubatan dia terikat dengan WHO, dia tak boleh nak dedah. Doktor tak boleh nak dedah. Kita sakit, kita jangan pergi hospital, tak boleh. Dia memang tak boleh. Ada doktor pakar daripada mana, dia kata hospital ni kalau kita dapat cara berubat cara kampung dulu tak baik, baru pergi potong, itu betul. Tapi kalau kita terus pergi potong baru nak pergi berubat, cara tak betul. Sebab Allah jadikan tubuh badan kita ni, saya yakin Allah yang menjadikan kita ni, setiap saraf-saraf kita ni terlalu hebat. Terlalu hebat. Bayangkan bengkak gusi ni, orang ingat bengkak keluar nanah ikut pipi kan. Rupanya ada lubang di celah-celah gusi ni, dia keluar nanah, kita angkat bengkak tu dengan tangan, dia keluar nanah, dia panggil berbuih-buih keluar. Lepas tu kita ambil lah, nak bagi dia antibiotik, nak bagi dia matikan kuman. Kita kumur lah dengan air garam bukit ke, garam laut ke, ataupun kita kumur lah dengan apa kalau kimia tu dipanggil cuci mulut dengan air dalam botol tu, Colgate ada apa, Listerine apa, untuk matikan kuman pada. Lepas tu saya titik habatus sauda dalam lubang yang ada nanah tu. Kita kumur dengan air garam, kumur dengan air suam. Kita rawat sendirilah, letak habatus sauda. Kalau ada ubat antibiotik daripada klinik pun boleh guna, tak ada masalah. Doktor pun, saya pun bukan kata anti doktor, saya pun pergi jumpa doktor juga. Sakit, jumpa doktor korek gusi yang bengkak tu sampai ke gigi punya lah sakit. Rupanya dia sediakan lubang untuk keluarkan nanah. Bila-bila masa saja kita angkat bengkak kita tu, dia akan keluar nanah. Sebab tu, kita ni, kalau kita yakin kepada Allah, Allah Maha Penyembuh. Sistem yang Allah jadikan kepada kita, kalau sakit, bayangkan darah yang mengalir di buah dada kita tu, wanita, sebelum ni ada susu. Anak kita lahir, Allah bagi susu. Apabila kita potong, tak keluar susu, dia keluar darah. Dalam sistem badan kita ni, banyak yang ajaib. Sebab tu kita mengenal diri, pasti kita akan rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat, pencipta daripada setetes air mani yang kotor itu, menjadikan rambut, menjadikan perut, menjadikan kuku, menjadikan gigi, gusi, lain-lain part dengan satu air. Kedai apa tu, bengkel kereta pun tak boleh buat dengan ais batu, nak buat blok, nak buat wire, nak buat operator, nak buat apalah, tak boleh dengan setitik air. Tapi Allah maha hebat, dia akan bawa kita dengan jasad-jasad kita masuk ke dalam syurga besok. Kata Nabi SAW,
kau masa kau lahir dulu, baby telanjang bogel. Ini kau mati besok bangkit dalam keadaan telanjang bulat. Cuma telanjang orang dewasa ni lain macam sikit. Dengan bulunya yang panjangnya, dengan kuku yang panjangnya. Ya Allah, kata Aisyah, malunya Rasulullah. Ya Rasulullah, malunya saya. Tak, masa tu tak ada orang tengok kemaluan kita masing-masing. Dia tengok dosa, dia tengok apa yang kita nak hadap lepas ni. Nak hadap musibah-musibah yang besar selepas ini. Sebab itu kita tak heran lah dengan kemaluan-kemaluan kita tu semua. Dengan aurat-aurat kita tak heran dah. Nanti Allah dah masukkan dalam syurga, dia bersihkan. Kita masuk ke dalam syurga dengan pakaian-pakaian yang hebat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, saya pun tak naklah berpanjang lebar tazkirahnya. Hari ini cukup sampai muka surat 11. Nanti minggu hadapan kita masuk ke muka surat 12. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Terima kasih semualah. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Muhammad Zain bin Junoh yang telah pun menyempurnakan kuliah subuh kita pada pagi ini. Terima kasih pada Al-Fadil Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz cepat sembuh. Dan Amin. juga kepada para pesakit yang mohon kita doakan, mudah-mudahan semuanya diberi kesembuhan dan syifa yang sempurna insya-Allah. Terima kasih juga atas tazkirah ataupun penyampaian ilmu, perkongsian ilmu pada pagi ini, iaitu tentang tasbih yang sangat dicintai oleh Allah, ringan diucapkan tetapi berat di timbangan mizan. Jadi mudah-mudahan kita terus mengamalkan amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus istiqamah, jadikan wirid zikir harian untuk menguatkan jasmani, rohani, ketenangan jiwa, dan kita mohon keampunan kepada Allah. Jadi buku ni harganya lebih kurang RM18 di Shopee, jadi boleh dapatkan tentang buku ini, boleh kita amalkan, dan tulisannya agak besar, jadi bagi yang mata tak berapa terang pun boleh membacanya dengan jelas insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Ustaz dengan perkongsian ilmu setiap hari Khamis, dan kita jadikan buku ni sebagai panduan kita bersama dengan tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang sudi mengimarakan kuliah kita. Moga Allah jadikan hari ini penuh dengan rahmat dan ampunan. Allah bimbing kita semua dengan setiap langkah kita agar kita selalu di dalam kebaikan dan dalam lindungan dan rahmat Allah walaupun di mana kita berada. Forum Palestin dan Perjuangan akan kita adakan pada 9 Disember pada Sabtu 8.30 bersama dengan 3 orang asatizah. Jadi pihak Gema Nur Iman juga mohon pada jemaah untuk menginfak. Mudah-mudahan program yang kita akan laksanakan ini berjalan dengan lancar, dengan sokongan yang padu daripada para jemaah yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan sama-sama kita sumbangkan untuk melaksanakan atau menjayakan program ini insya-Allah. Mudah-mudahan rezeki para jemaah bertambah berlimpah ruah insya-Allah. InsyaAllah. Kuliah kita seterusnya nanti pada pukul 8.15, 5 minit saja lagi. Kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Makhtar, iaitu penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan teruskan bersama di kuliah ini sekiranya para jemaah ada ruang dan peluang untuk bersama, dan yang mana ada urusan, moga Allah mudahkan kita bertebaran di bumi Allah untuk mencari rezeki dan menguruskan pelbagai permasalahan dalam kehidupan kita. Jadi sebagai penutup kuliah, sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz
untuk membimbing bacaan tasbih kafarah dan menutup dengan surah Al-As. Jadi saya sudahi dulu dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami kali ini pertemuan yang dirahmati, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan juga perpisahan kami nanti perpisahan yang tidak meninggalkan sebaran dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr Demi masa innal insana lafi khusr, manusia berada di dalam kerugian, melain illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, selalu berpesan-pesan dengan kebenaran, selalu berpesan-pesan dengan kesabaran. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta